Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan terus bersama dengan saya, insya-Allah. Terus share, like, terus subscribe, terus menonton saya. Terima kasih, minta maaf kalau sekiranya dalam keadaan sekarang ini nampak macam kekurangan sebab internet saya pun ada masalah ni tuan-tuan. Bukan apa, kita kena share. Saya nak kena tukar balik saya punya router kepada 5G punya router. So saya ni router saya pakai 4G. Terima kasih. InsyaAllah lepas ni kita akan tukar. Kita akan cuba perbaiki keadaan live kita. Semasa ke semasa kita cuba improve. Siapa dekat TikTok ni mungkin boleh nampak lah setting-setting saya. Saya boleh tunjukkan setting saya lah siapa dekat TikTok ni. Ni setting saya ni. Ni tu lampu, kamera saya dan sebagainya kan. Ini live saya dekat sini lah. Ni dekat TikTok boleh nampak. Tapi yang lain tu tak ada nampak lah. Baik, insyaAllah malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Pertama mengenai PMX sindir Hadi Awang berkenaan dengan bumbung kerajaan Mardani Teguh. Dosa besar panggil orang lain munafik menurut bekas ulama PAS. Amanah perlu lebih jauh ke depan mendapat pengundi Melayu dan bukan Melayu. 220 bilion pelaburan tertinggi sejak 10 tahun. Dan pelancong tertinggi datang di Asia Tenggara adalah di negara Malaysia. Kudos negara Malaysia, pencapaian 1 tahun yang membanggakan di bawah pentadbiran PMX dan juga kabinet beliau, insyaAllah. So, kita akan menyentuh beberapa perkara pada malam ini, insyaAllah, dan kita akan lihat perkembangan dan kita akan lihat apa yang kita boleh nyatakan pada malam ini. Tetapi yang penting untuk data pada malam ini, kita kata tebuk atap bolehkah berlaku? Tebuk atap bolehkah berlaku, dan mampukah kerajaan ini sebenarnya mengekalkan momentum yang baik sebegini, insyaAllah. Baik, kita baca berita dahulu. 26 juta kunjungi Malaysia sejak November. Pelanjong Singapura tertinggi. Okey, kita baca. Sebanyak 26 juta pelancong telah direkodkan memasuki negara dari tempoh 1 Januari sehingga 15 November berdasarkan statistik terkini dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, jumlah pelancong dapat ditambah berikutan pelaksanaan pengecualian visa untuk China dan India selama 30 hari bermula 1 Disember lepas. Jadi, kami berharap kita boleh mempertingkatkan jumlah pelancong, terutama sekali seperti yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar umumkan, visa berkecuali untuk negara China dan India, katanya. Mengikut statistik, pelancong tertinggi adalah daripada Singapura, iaitu sebanyak 12.645 juta, diikuti oleh Indonesia 3.16 juta, Thailand 2.073 juta, China 1.4 juta, Brunei 900,000, India 780,000, manakala bakinya adalah daripada negara-negara lain. Sementara itu, dalam usaha memperkukuhkan hubungan dua hala Malaysia-China sempena ulang tahun hubungan diplomatik kedua-dua negara ke-50 pada tahun hadapan, satu siri koleksi khas batik akan diperkenalkan. Kita berkemungkinan buat satu dekat bentuk siri koleksi khas untuk dua negara, dan juga macam mana kita boleh jadikan satu promosi di negara China. Macam contoh, mereka pun boleh buat promosi seperti Cheongsam dan material lain seperti kita. Baik. Dan dalam satu satu poster yang dibuat kalau saya boleh share, saya tempat share, tak tahu sempat share kat sini. Line saya tak berapa elok kat sini. Kalau kita tengok dalam satu data yang dikemukakan, Malaysia mencatat jumlah pelancong tertinggi berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lain, dan mendapat jumlah pelancong tinggi sebanyak 26 juta, dan kita lebih tinggi daripada Singapura, malah lebih tinggi daripada Indonesia sebenarnya. So, satu perkembangan yang sangat menarik untuk tahun ini. Dan dalam masa yang sama, kalau boleh kita katakan bahawa Malaysia juga mencatat pelaburan tertinggi diluluskan berjumlah 225 bilion ringgit, tertinggi sejak 10 tahun. Nah, sebelum kita cerita tentang pelaburan itu, kenapa pelancongan ni penting, tuan-tuan? Orang tak nampak, dia kata pelancongan. Itu biasa je lah, pelancongan. Kita tak tahu sebenarnya antara modal ataupun pendapatan ekonomi yang tidak memerlukan satu pelaburan yang terlalu besar, sebenarnya pelancongan. Jadi kita tak berapa nampak
iaitu pelancongan. Kerana apa? Bukan saja pelancongan itu boleh contribute atau boleh menyumbang kepada bagusnya perkembangan ekonomi negara kita, tetapi dia juga boleh memberi modal dan dana kepada perkembangan apa tuan-tuan? Perkembangan alam sekitar kita. Kerana bila mana alam sekitar kita menjadi lebih baik, so daripada situ, dan nak buat lebih baik daripada mana? Daripada dana, daripada pelancongan. So semakin ramai pelancong, kita buat semakin baik lah. Contoh kalau kita ada homestay, macam saya duduk homestay sekarang ni kan. Homestay ni of course dia nak ramai orang datang, dia kena perbaiki. Dia nak perbaiki, kena ramai orang datang sebab dia nak dapat modal. Begitu juga dalam keadaan kalau kita tengok Malaysia yang berlaku sekarang ini di negara kita. Now, statistik ini yang seperti ditunjukkan di dalam website ini, International Tourist Arrive in Southeast Asia 2023, Malaysia mencatat daripada Januari hingga November 23 sebanyak 26 juta, diikuti oleh Thailand 24.6 juta. Malah Thailand sekarang ini agak ke belakang sedikit lah daripada negara kita, dan dia cuba perbaiki. Singapura 11.3 juta, no surprise dia, tetapi Vietnam 11.2, Indonesia 9.9 juta, Filipin 4.6 juta, Cambodia 4.4 juta, Laos 2.4, dan Myanmar 751,000. So pengembangan yang terbaik. Dalam masa sama, macam saya sebut tadi, prestasi 9 bulan pelaburan negara mencatatkan pelaburan diluluskan tertinggi 10 tahun tuan-tuan, bernilai 225 bilion ringgit. Malaysia merekodkan pelaburan diluluskan 225 bilion dalam tempoh 9 bulan 2023, pencapaian tertinggi dalam tempoh 10 tahun. Menurut Kementerian Pelaburan MITI, pencapaian terbaik dalam tempoh sedekat itu menyaksikan sejumlah 89,495 pekerjaan baru diwujudkan dalam tempoh Januari sehingga September tahun ini. Rekod pelaburan diluluskan tertinggi adalah lonjakan daripada 6.6% berbanding tempoh sama tahun lalu, dan atau terbaik berbanding purata 9 bulan. Berbanding purata 9 bulan berjumlah 222.6 bilion dalam tempoh 10 tahun. Daripada 225 bilion ini, sejumlah 59% disumbang daripada pelaburan domestik FDI, manakala 4% pelaburan asing langsung ataupun DDI, Direct Domestic Investment. FDI membentuk 59.9% daripada jumlah pelaburan diluluskan kepada 125.7 bilion. Now, yang menariknya tuan-tuan, apa yang saya katakan, saya ada kawan daripada India, kawan saya daripada India. So dia buka company IT di Malaysia ni, di Cyberjaya. So saya jumpa dia itu, saya meeting dia, saya borak-borak dia, cerita-cerita. Dia kata dia sekarang ini dia nampak bahawa kenapa dia mula beralih. Dia baru dapat satu projek daripada UK. Dia mula dapat satu projek daripada UK, dan dia kata daripada projek itu dia nak tempatkan projek itu base dia dekat Malaysia. Saya kata kenapa base kat Malaysia? Saya kata yang pertama, dia kata Malaysia mempunyai local support yang baik, infrastruktur yang baik. Tapi yang paling penting daripada corruption, dia sangat berkurangan. The next country yang dilihat sebenarnya adalah Indonesia. The next country yang dilihat adalah Indonesia. So bila dia melihat Indonesia, persoalan utama dia, kenapa Indonesia? Kenapa Indonesia? Sebab dia kata Indonesia mempunyai jumlah ataupun buruh yang agak murah berbanding kita. Tetapi kalau dilihat daripada segi infrastruktur, daripada segi tenaga mahir, dan paling utama kurangnya korupsi. Bukan kata tak ada korupsi langsung, kurangnya korupsi adalah Malaysia sekarang ini kerana keyakinan dia dengan pentadbiran PMX. Ini dia cakapkan saya, so saya yakinlah dengan apa yang dia cakapkan itu. So I think that is something yang we should look for, dan we should look forward dalam melihat perkembangan ekonomi negara kita. Sebab kalau kita tengok sekarang ini, apa yang berlaku adalah negara kita menghadapi masalah sebelum ini apabila pelabur tidak yakin. Pelabur tidak begitu yakin dengan pelaburan di dalam negara kita. Malah ada di antara startup kita sendiri lari ke negara lain seperti Singapura. Saya tanya dia kenapa tak pergi Singapura. Pertama, Singapura ni mahal. Dia kata kan, actually Singapore is much more expensive daripada Malaysia. Tetapi kedua, dia kata, kenapa kita pergi ke Singapura sedangkan we can get as good as or better facilities di Malaysia. So saya fikir betul juga kan, dan cheaper.
at a cheaper rate. So kita berada di tengah-tengah, iaitu kita sekarang ini mempunyai perkembangan orang kata teknologi dan juga buruh mahir yang baik lah, kata banyak sangat tu tidak, tapi mahir, dan dalam masa sama fasiliti kita ada di situ. And that's why banyak pelabur yang pergi ke dalam negara kita dan membuat pelaburan di dalam negara kita. Baik, habis dekat situ. Baik, balik kepada cerita politik, tuan-tuan. Satu kisah yang menarik yang disebut oleh Sultan Ibrahim. Ni cerita politik pula ni. Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim bakal jadi Pertuan Agong tahun depan ni, tak lama lagi, sebulan dua lagi ni. Sultan Ibrahim tumpu perangi rasuah. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang akan memikul tugas sebagai Pertuan Agong ke-17 mahu memberi tumpuan menghentikan amalan rasuah. Baginda dalam wawancara bersama The Straits Times Singapore bertitah, kerajaan yang stabil haruslah konsisten dengan dasar mampan yang diperlukan untuk membaiki ekonomi negara. Daripada moyang saya, kami adalah pemburu yang hebat. Saya akan pastikan apabila saya pergi memburu, saya membawa balik hasil yang bagus. So membawa balik hasil yang bagus. So kalau kita tengok bagaimana usaha kerajaan sekarang ini, antara lain kereta api laju juga antara yang nak dibawa balik oleh kerajaan sekarang ini, dan bakal yang di-Pertuan Agong Sultan Sultan Johor ini pun bersetuju bahawa ia perlu dikembalikan, dan kalau boleh lalulah dekat Forest City, baginda berkata. So itu antara cadangan yang baik bagi saya. Tahun depan kita akan dapat satu sultan yang sangat tegas, dan kalau kita tengok tegasnya dia, walaupun kita tengok PRN Johor ada tempoh hari, perasan tak yang dia cadangkan pada masa itu Hasni sebagai Menteri Besar Johor, malah dia jadi poster boy lah, dah jadi poster boy. Tetapi baginda tak pilih, dia sebaliknya pilih on. Kenapa pilih on? Baginda melihat bahawa keperluan kerajaan negeri ini ada hubungan baik dengan pusat pada waktu itu. Jadi baginda memutuskan untuk tidak memilih pilihan daripada Barisan Nasional. Sebaliknya, baginda memutuskan siapa yang baginda rasa amat sesuai untuk bekerjasama dengan kerajaan pusat. Kerana apa? Kerana baginda bukan melihat kepada politik, tetapi baginda melihat kepada kelangsungan rakyat baginda di Johor, seperti mana yang kita saksikan dalam keputusan tersebut. Dan saya rasa keputusan itu agak fair. Bagi saya keputusan itu fair, di mana baginda memilih kerana pada waktu itu dilihat amat rapat dengan kerajaan pada waktu itu, Barisan Nasional Ismail Sabri, dan even pada masa sekarang pun dia tak ada isu yang besar sangat untuk yang boleh kita persoalkan. Alright. Dalam masa sama, hari ini sambutan satu tahun kerajaan Madani. Satu tahun kerajaan Madani, di samping ada yang menang Pangsapuri, tahniah yang menang Pangsapuri tu. Kerajaan usaha sedaya upaya ringankan beban belia mahasiswa. Kerajaan memberi jaminan akan berusaha sedaya upaya untuk meringankan beban rakyat, khususnya golongan belia dan mahasiswa di negara ini, kata Perdana Menteri. Anwar juga Menteri Kewangan berkata, ia bagaimanapun tertaluk kepada keupayaan dana kerajaan. Sebab itu dia berkata kerajaan berbincang sebelum memutuskan sama ada inisiatif program E-Belia Rahmah yang diagihkan kepada golongan belia berusia 18 hingga 20 tahun itu akan diteruskan atau tidak. Kita tangguh keputusan mana untuk terus atau tidak seawal tahun ni untuk kita kaji semula berapa pendapatan daripada kastam. Kita ada ketua pengarah kastam yang baru, lebih dinamik dan lebih garang. Hasil pun kian bertambah. Kemudian saya dapat tahu LHDN pun hasilnya bertambah. Kalau hasil bertambah, insya-Allah kita akan belanja dengan lebih baik. Nah, saya terbaca lah kenyataan bunyi kan, adalah yang komen tentang E-Madani yang e-wallet tu kan, e-wallet tu. Saya teringat lah masa saya mula-mula buat live dulu tahun 2019. Masa tu kutuk tahun 2020 kutuk apa? RM30 kan? Kutuk RM30 tahu-tahu saya kata apa, RM30 pun kau sakau juga. Kan? Kemudian dia komen, saya tak nak claim RM100. Dia macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak claim RM100 itu tak ada masalah. I think by Februari 2024, kalau tak claim, duit itu akan kembali kepada kerajaan. Kalau tak silap saya lah, correct me if I'm wrong on this. Kalau tak claim, duit itu akan kembali kepada kerajaan. So kalau tak nak claim, tak apa, biarkan. Saya tak claim, balik kepada kerajaan. So fair. Tapi dalam masa yang sama, janganlah kita menghina orang yang claim benda tu. Genji Baskers, antara basker yang quite famous di KL lah,
hari ini ke semalam dia pergi updatekan daripada RM100 dia kata terima kasih kerajaan telah daripada RM100 tu dia boleh beli barang-barang keperluan dia sedikit. I think dia boleh beli pampers untuk parents dia kot kalau tak silap saya. Bila baca komen ramai orang maki dia, penjilat kerajaan, tak apa orang kata apa dia politik lah, kutuk dia. Padahal tuan-tuan, di janji Baskers ni bukan politik pun, tetapi nak tunjukkan bahawa kalau tuan-tuan yang kaya yang tak nak RM100 tu tak payah ambil, tetapi jangan halang orang yang tak berkemampuan yang akan benefit daripada RM100 tu untuk ambil. Kenapa nak hina mereka? Itu bukan duit Anwar Ibrahim, itu bukan duit Parti Keadilan Rakyat, itu adalah duit rakyat yang nak dibagikan kepada rakyat. Ini pun pembangkang apa orang kata pembangkang nak dengki. Tapi kalau dapat dana RM1,000, RM2,000 senyap, tak berbunyi. Senyap dia, tak berbunyi dia. Masalah dia kat situ. Kenapa dia kata berpandangan bahawa tak berbunyi? Sebab apa? Jumlah duit dana itu besar, dia kata. Oh, dia ingat boleh lah, tak apalah, tak ada masalah kat situ. Tuan-tuan, dana ini kita kata bila orang duk kutuk dia pasal RM100 sampai dia buat VTT kan, makcik dulu dapat bantuan tu cash saja, dia kata. Tuan-tuan, memang cash dah ada pun, RM100 ni tambahan. Yang buat VTT tu nampak gaya je, memang tak pernah dapat cash ni. Sebab kenapa dia tak dapat, tuan-tuan? Menunjukkan dia ni orang kaya. Dia orang kaya, sebab tu dia tak pernah dapat bantuan cash. Yang dapat bantuan cash ni orang miskin. So bila dia buat VTT kata makcik, kononnya dia kata dah tua, makcik dah tak dapat, dulu kerajaan dulu pun bagi cash, kerajaan sekarang pun bagi cash, dan kerajaan sekarang dulu tak bagi e-wallet, sekarang bagi e-wallet RM100. Bagi e-wallet lagi RM100. Tetapi yang buat VTT tu sebab dia kaya, so dia tak dapat lah yang cash tu. Kan, tak dapat lah cash tu. Baik, jadi berbalik kepada cerita kita tadi, sebenarnya dana tersebut banyak membantu. Ramai sebenarnya yang berterima kasih kepada kerajaan di atas bantuan tersebut. Terutama ujung-ujung tahun ni. Kan, Genji Baskers dia tak boleh nak basking. Sebab apa? Ujung tahun biasanya hujan. Bila hujan ni ada masalah lah, nak basking dan sebagainya akan ada masalah. Jadi daripada situ nanti kita akan nampak bagaimana membantu perkara ini betul. Walaupun tak adalah dapat menyelesaikan semua masalah. Kita faham tak kaya pun dapat RM1 tu. Tetapi tuan-tuan, kita tak tahu susah orang. Kita tak tahu susah orang yang mana benda itu boleh untuk nak membantu dia sedikit sebanyak dalam apa orang kata kehidupan dia seharian. Baik, kita pergi kepada apa yang disebutkan oleh Mak Sabu pada hari ini. Mak Sabu pada hari ini. Cabaran amanah raih sokongan Melayu. YouTube tak ada? Ada? Oh, aku punya. Oh, ada. Okey. Baik, saya baca. Presiden Parti Amanah Datuk Muhammad Sabu mendedahkan cabaran paling besar dihadapi adalah mendapatkan sokongan orang Melayu dan mengubah sentimen pemikiran mereka yang melihat parti itu sebagai DAP. Baik. Sebab dia premium, saya tak boleh nak baca penuh. Dia macam ni lah, tuan-tuan. Satu benda yang saya cerita pada Parti Amanah dahulu. Pertama, Parti Amanah kena keluar daripada bayang-bayang PAS. Kenapa kena keluar daripada bayang-bayang PAS? Saya kata bayang-bayang tidak pernah jadi manusia ataupun jadi makhluk yang sebenar. Bayang-bayang tetap bayang-bayang. So bila kita menyentuh persoalan bayang-bayang, tuan-tuan, dia tak boleh bergerak di belakang PAS. Sebab bayang-bayang ni sentiasa berada di belakang. Dia tidak boleh dilihat sebagai shadow kepada PAS, sebagai satu benda yang sentiasa, kalau PAS pergi ke kiri, dia pun kiri, PAS ke kanan pun dia ke kanan. Seolah-olah dia jadi bayang-bayang. Amanah, seperti mana yang saya sebutkan tempoh hari, kena berada di atas kaki dia sendiri. Dan bila Mujahid Yusof Rawa mengemukakan satu gagasan mengenai rahmatan lil alamin, kemudian YB arwah Salahuddin Ayub menyentuh mengenai persoalan seperti rahmah, menu rahmah dan sebagainya, bagi saya itu adalah satu usaha yang sangat baik. Satu, bukan setakat usaha, tapi satu label dan juga satu branding yang sangat cantik.
So daripada situ sebenarnya amanah kena teruskan usaha tersebut, kena bawa usaha tersebut sehingga boleh membentuk satu, orang kata apa, satu brand yang rakyat rasa bahawa inilah dia. Kalau keadilan kita ada reformasi, kalau di AP dia ada demokratik, tetapi sekarang ni kalau amanah ada rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ni kalau kita bahasa Inggeris kita boleh kata universal mercy lah. Satu rahmah, satu mercy kepada seluruh alam, kepada semua orang, kepada semua manusia, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Itu sebenarnya perkara yang sepatutnya kita perjuangkan dalam negara ini. Now, berbalik kepada cerita di AP ni, cerita di AP ni dia satu usaha yang dah dibuat selama puluhan tahun. Usaha untuk menakut-nakutkan orang Melayu kita ni dengan bangsa lain itu adalah usaha politik yang dah orang kata apa, dah ditanam puluhan tahun. Jadi untuk kita nak berjaya selesaikan dalam masa yang cepat dan mengedukatekan masyarakat dengan tempoh masa yang pendek, yang singkat, memang sukar. Tetapi kita kena lakukan usaha untuk kita nak keluarkan kembali pemikiran rakyat bahawa politik ini bukan sekadar bangsa, politik ini bukan sekadar agama. Hari ini bekas MCA senator mengatakan bahawa beliau tidak setuju kita mengadakan Kongres Bumi Putera. So ada yang melipat dan sebagainya lah. Saya kata macam ni lah, nak buat Kongres Bumi Putera buat je. Tetapi dalam masa sama, apa kata kita timbal, kita buat Kongres Ekonomi Malaysia. Kita jemput semua. Nak buat Bumi Putera teruskan, tapi kita jemput semua. Bumi Putera, non-Bumi Putera, kita datang. Bagi saya BMF itu buy Malaysia first. Sebab apa? Akhirnya tuan-tuan, duit Cina ke, duit India ke, duit Kristian ke, duit Iban ke, duit Kadazan ke, duit Melayu ke, nilai je sama. Kalau singgit lah. Tak ada beza pada kita kalau kita terima duit itu. Tak halal, tak haram. Kali mana tak ada sumber halal haram lah pada duit tersebut sebenarnya. Jadi bagi saya, kita kena fokus sekarang ini bagaimana nak membangunkan ekonomi kita. Rafizi Ramli hari ini menyentuh selepas tahun kerajaan Madani, menyentuh persoalan apa tuan-tuan? Persoalannya adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak meningkatkan ekonomi kita. 70% lebih rakyat merasakan kita ada masalah daripada segi ekonomi. Bukan negara, tetapi rakyat. Bahawa kadaran kenaikan gaji tak sama dengan kadaran kenaikan harga barang. Kita setuju. So, kerajaan memikirkan bagaimana usaha-usaha untuk memastikan bahawa perkara itu dapat kita selesaikan dalam tempoh masa yang cepat. Dan untuk, of course, kalau kita nak cerita setahun dua mungkin sukar sedikit, tetapi at least for the next 4 years kita boleh selesaikan masalah ini. Harapnya sehingga hujung tahun ini atau sekurang-kurangnya tengah tahun hadapan kita dapat menyelesaikan masalah apa orang kata miskin tegar yang melanda negara kita, yang melibatkan lebih 100,000 penduduk di dalam Malaysia ini. 100 lebih ribu, kata silap saya, miskin tegar. Dan harapnya benda itu kita dapat selesaikan dengan mudah dan baik. Okey. Saya bawakan pula cerita tentang pemimpin amanah, bekas pemimpin amanah pula, PAS. Bekas ulama PAS, tuan-tuan. Ulasan dosa besar tuduh orang Islam munafik. Tulisan Khairuddin Aman Razali Takiri, kan? Saya membaca dengan teliti tulisan Tuan Guru Presiden PAS bertajuk Cara Golongan Munafik Menentang Islam diikuti Israel dan Pakatan Harapan yang disiarkan pada Harakah Daily 6 Disember. Keseluruhan tulisan membawa kepada kesimpulan bahawa beliau cuba membanding pendekatan munafik zaman Nabi dan Zionis yang membunuh umat Islam Palestin dengan pendekatan PH yang menjadi sebahagian kerajaan perpaduan, supaya dibuat kesimpulan akhir oleh pembaca bahawa kerajaan perpaduan adalah munafik dan Zionis. Ulasan awal saya ialah tonggak kerajaan perpaduan adalah Muslim yang mengucap 2 kalimah syahadah yang sayangkan Allah dan Rasulnya di kalangan pemimpin UMNO dan PKR dan amanah. Sama seperti pimpinan ahli PAS mengucap syahadah. Amat tidak wajar dan tidak berakhlak menuduh orang Islam lain sebagai munafik kerana berbeza parti politik dan berbeza dalam kerjasama politik. Dalilnya hadis Bukhari dan Muslim bahawa seorang sahabat bertanya, di manakah Malik bin Dusun? Lalu jawab sebagian sahabat, dia seorang munafik yang tidak sayangkan Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW terus segera menegur mereka, Jangan kamu sekali-kali berkata begitu kepadanya. Tidakkah kamu lihat
sememangnya dia menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang diberi penghambaan melainkan Allah, dia mahukan dengan ucapan itu reda Allah. Jawab sebahagian, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, tetapi kami melihat wajahnya dan nasihatkan pada orang yang munafikin saja. Dalam satu riwayat, tetapi kami tidak melihat kasih sayang dan bicaranya melainkan kepada orang munafik saja. Tegas Nabi, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas neraka sesiapa menyebut la ilaha illallah dalam keadaan mencari reda Allah. Pengarang kitab Mirkan Al-Mafatih meninggal 1014 menjelaskan, apabila seseorang menuduh seorang muslim selain daripada zina lalu dia menyebut wahai fasik atau kafir, maka si keji atau wahai pencuri dan seumpamanya, wahai pencopet, wahai penjahat, wahai zindik, wahai si buruk, wahai munafik, wahai Yahudi, dia hendaklah dihukum takzir. Demikianlah secara umumnya fatwa Qadi Khan. Geraran-geraran sama muslim dengan geraran munafik dan fasik jelas merupakan satu dosa besar sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Hatami dalam Al-Zawahir Al-Intifar Al-Kabair. Allah berfirman, dan janganlah kamu menggelar dengan gelaran buruk. Okey, dan panjang lagi beliau lah, ucapan beliau, beliau. Now, tuan-tuan, kalau kita nak tengok dalam hadis Rasulullah itu sendiri, kalau kita tengok adalah seorang ustaz popular ni, dia kata siapa yang baik dengan orang kafir, orang munafik saja yang baik dengan orang kafir. Ayat dia kan, orang munafik saja, hanya orang munafik yang nak baik dengan orang kafir. Lebih kurang macam itulah, saya tengok ayat lebih kurang macam itu. Tetapi kalau kita baca hadis tadi, jelas sahabat kata, ada seorang sahabat ni, dia ni seorang munafik. Sahabat ni beritahu sahabat lain, dia ni munafik. Rasulullah kata, jangan cakap macam tu. Tapi ya Rasulullah, dia ni baik dengan orang munafik. Dia baik dengan orang munafik, maka munafiklah dia. Kemudian Rasulullah kata, Allah haramkan neraka kepada orang yang mengucap la ilaha illallah dan mencari reda Allah. Poinnya adalah, siapa kita nak menuduh orang lain kafir dan munafik, tuan-tuan? Ya, mungkin ada dosa pada orang itu. Mungkin ada dosa pada kita ni, kita tak tengok lah. Dosa pada orang lain je kita tengok. Jadi akhirnya kita bukan jadi seorang yang apa orang kata, seorang yang rahmah, seorang yang ihsan pada orang. Sebaliknya kita menjadi seorang penghukum kepada orang lain. Yang itu yang jadi masalah. Dan hukuman kita bukan kerana akidah, bukan kerana ibadah, bukan kerana agama, tapi kerana politik. Agama itu kita sadurkan dengan politik itu, dan itu yang kita gunakan sebagai hujah kita. So akhirnya kita mengatakan, kamu ini kafir, kamu ini munafik, kamu ini fasik. Kenapa aku kafir? Kenapa aku munafik? Kenapa aku fasik? Kerana kamu buat sekian-sekian. Buat sekian-sekian itu menjadikan aku kafir ke? Oh tak, itu dosa. Adakah hanya kerana melakukan dosa, kalaupun betul dosa, menjadikan orang itu sebagai kafir? Itu masalah kita. Itu masalah kita. Sedangkan masa berdebat, sendak je dia kan, kacip je gigi kacip je gigi kan. Jadi orang macam ni, tuan-tuan, ini bekas ulama PAS ni. Kacip. Dan membawa saya kepada satu benda yang baru, yang bukan persoalan, satu sindiran oleh PMX hari ini mengenai tentang bumbung. Sebab Haji Ali dulu pernah sebut tentang bumbung kan. Dia kata kaitan ni bukan apa, kita tebuk atap. Dia kata, kita cuma tebuk atap. Bukannya kita khayanat, kita tebuk atap. Saudara Syed Anwar Ibrahim hari ini menyentuh tentang perkara ini. Dan beliau berkata, PM, kerajaan ada bumbung konkret, tiada pertelagahan antara parti. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menepis dakwan wujudnya usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinannya. Anwar menegaskan kerjasama antara parti dalam kerajaan adalah kukuh, justru sukar untuk mana-mana pihak untuk menebuk atap. Bumbung kita bumbung konkret. Sekarang ini di Putrajaya tidak ada tebuk atap. Saya dalam Jemaah Menteri belum ada sekalipun pertelagahan atas nama perbezaan parti. InsyaAllah kita ada kekuatan sendiri. Dalam masa sama, hari ini tuan-tuan, saya tengok ada satu video. Antara negeri yang paling banyak pilkuda adalah negeri di Pantai Timur. Ya.
Kan, saya takut dia antara efek lah, dia daripada apalah nama bahan kimia tu kan, metamfetamin kan, tapi dia bukan metatamin. Dia ada satu lagi yang dia guna tu, dia untuk jadikan pel kuda. Salah satu efek pel kuda ni tuan-tuan ialah jangan gunakan dadah lah, tapi salah satu efek dia akan mewujudkan delusion. Orang akan rasa hayalan, so dia akan fikirkan benda yang tak ada tu jadi ada. Halusinasi dia. Halusinasi dia tu besar, tuan. Kadang-kadang tak pakai baju. Halusinasi dia tu besar. So dia akan membayangkan benda yang tak ada. Dia akan cakap benda yang tak wujud. Bukan saya kata Haji Hadi tu ambil pel kuda. Tak. Saya bukan cakap macam tu. Saya kata efek-efek dia. Antara efek-efek dia, mungkinlah benda lain kan. Tetapi antara efek dia tu, itulah satu perkara yang banyak diungkapkan, banyak diceritakan, iaitu berkenaan dengan isu nak tukar kerajaan. Baru-baru ni yang apa nama Rizwan yang kapal terbang kereta terbang kan, dia kata sebenarnya kalau kita tengok kerajaan akan tumbang ni, 10 orang akan lompat. Saya kata bukan kau lawan kan, tapi itulah, itu saya ada kawan dulu macam tu. Dia punya cakap tu memang pelik-pelik lah. Alien turun ke bumi lah, lepas tu dia nampak raksasa lah. Tu lepas dia apa, pam gam. Dia pam gam, dia akan jadi macam tu kan. Jadi aku risau je, kita takut steam je dia. Bukan apa, kadang-kadang kita nak lawan dengan orang ni, tak payah lawan hujah lah. Lawan hujah tak ke mana. Kita cakap macam tu je dengan orang macam ni. So bila kalau orang tanya saya, Iswan ni betul ke 10 orang PKR nak melompat, nak jatuh kerajaan? Siapa cakap? Tu orang tu cakap, cuba tanya dia, gam cap apa dia pakai tu. Bukan kita tuduh dia isap gam, tapi tanya dia lah, gam cap apa dia pakai. Dia campur apa? Dia campur dengan limau ke tak campur? Sebab apa? Nak jawab secara serius, kita nak jawab macam mana? 150 lebih kursi itu adalah milik kerajaan sekarang ini. Lepas tu nak melompat macam mana? Nak jatuh macam mana? Jangan kata dia bertambah kerusi, 5 kerusi dia melompat. So kat mana yang kita kata kerajaan akan bertukar? Saya tak menafikan mungkin lepas pilihan raya nanti mungkin bertukar. Tetapi nak kata sekarang itu bertukar, agak sukar. Tak mustahil. Itu semua kerja Tuhan. Tak mustahil. Tetapi sukar. Sukar untuk nak berubah dengan keadaan ekonomi, inflation kita now getting better, pekerjaan semakin bertambah, mata wang semakin memulih, kita kata pelaburan semakin meningkat. Kita tengok dalam keadaan sekarang ini, bagaimana pelancongan ni pun dah semakin bertambah, kita kata. Jadi dekat mana hujah yang mengatakan bahawa kerajaan kita makin teruk? Yang cakap macam tu walang je. Walang je cakap macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak ada hujah lagi nak kenakan kita. Apa hujah terbaik yang dia boleh kenakan untuk kenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sebut pasal telur, tak sampai setahun settle masalah telur. Tuan-tuan, saya nak cerita, masa PN memerintah, telur settle ke masalah? 33 bulan mereka memerintah, tak sampai 12 bulan tak sampai 12 bulan, 33 bulan mereka memerintah. Settle ke masalah telur? Settle ke masalah pekerjaan? Settle ke masalah beras? Tak. Yang dia orang duk kecoh sekarang ini, kenapa KWSP kami tak keluar? Kenapa KWSP kami tak keluar? Soalan kita, kenapa keluar duit sendiri kalau kerajaan boleh bagi kat kita? Ya. Yang kamu bangga, kerajaan keluar duit kamu sendiri, pecah tabung sendiri, lepas tu kamu bangga. Apa yang nak bangga? Yang patut kita bangga, tabung kita tetap selamat, orang bagi duit kat kita. Itu yang patut kita bangga. Tapi sebaliknya kita, sebab apa, itulah mentaliti walaupun kan, kita kena faham begitu. Jadi kan ujungnya, macam saya kata, ujung dia kepada kita sendirilah. Alhamdulillah, saya dah tunjuk tadi, setahun kerajaan Madani ini membawa perubahan yang sangat besar sebenarnya. Setahun kerajaan Madani ini membawa perubahan yang sangat besar, dan apa yang disebutkan oleh Sultan Johor tadi itu sangat signifikan. Baginda mahu menghapuskan rasuah. Itu sangat signifikan. Kenapa signifikan perkara tersebut? Tuan-tuan fikir. Kalau kerajaan PN naik, ada orang tuduh, UMNO rasuah. PN ada kes ke? Perikatan Nasional ada kes ke? Saya nak tanya ni, Perikatan Nasional ada kes tak? Jawab. Ada ke tak ada kes? So kenapa mereka patut naik? Kalau menggunakan hujah kamu lah,
menggunakan hujah kamu itu. Okey? Jadi daripada sini kita tahu bahawa insya-Allah kita berada di jalan rasan yang betul. Kita berada di jalan yang betul. Kita berada di ketumbukan yang betul. Tengok jumlah YouTube punya viewer tak naik ke sini. Kan? Kita berada di ketumbukan dan juga okey, jalan yang betul insya-Allah. So sekian saja daripada saya. Kita berjumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.